kita, rakan-rakan ejen daripada Kuala Lumpur, ya, dan juga daripada Perak. Perak. Oh, ada Perak, ya betul. Dan juga daripada Kuantan lah, sibuk kita. Baru ini. Apa saya nak tentangkan pada hari ini adalah yang berkaitan dengan KKM dan juga jurnal yang telah dibuat oleh Bolton. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang jadikan berbagai-bagai tumbuhan, pokok-pokok herbal di semerata dunia yang mempunyai berbagai-bagai khasiat yang berlainan-berlainan, iaitu kelebihan-kelebihan ke atas kesihatan kita, ya, dan juga pemakanan dan juga kecantikan. Zaman nenek moyang kita dulu memang mengamalkan herbal-herbal, ya. Daripada situlah maka zaman moden ini dapat meniru, ya, struktur herbal tu dan disintetikkan, ya, diadakan dalam bentuk kimia lah, ya. Okey, zaman nenek moyang kita juga dulu, bagaimana dia nak mengambilkan bahan-bahan aktif yang di dalam itu, iaitu dia terpaksa menggunakan kaedah rebus. Ya, kita pun pernah juga dulu kalau ini peringkat-peringkat umur kita ni 60-an ni pernah minum air agak-agak rebus ya. Bunga Pak Mai yang rebus, ya. Lepas tu asap akar kayu terdampal pada kulit yang ada masalah kulit, ya. Seperti kayak apa semua tu, ya. So dia dapat membantu meredakan kesihatan kita, penyakit kita, ya. Tetapi produk-produk herbal ni kalau kita salah guna, ya, salah proses dan salah guna, maka dia memudaratkan. So disitulah maksudnya tadi mengapa syarikat-syarikat perlu, syarikat Bolton lah, ya, yang penting perlu menghantar produk kepada KKN untuk dianalisa kekuatan dia, kehebatan dia dan fungsi dia dan selamat untuk dipakai. Okey. Nenek moyang kita dulu banyak menemu herbal-herbal tetapi tak dapat didokumentasikan. Ya, sebab apa? Tidak ada orang yang mencatat. So, kita ketinggalan dengan China dan Jepun yang mana mereka banyak herbal-herbal yang didokumentkan. Ya, jadi di situlah maksudnya tadi kita banyak juga herbal-herbal daripada Malaysia dan terlepas ke luar negara dan telah dijurnalkan. Ya, seperti tongkat Ali, ya, dijurnalkan ke luar negara. Okey, zaman berteknologi kini telah merubah segala-galanya. Yang mana suatu kandungan herbal itu mengandungi bahan aktif tersendiri. Ya. Di setiap negara berbeza-beza, ya. Seperti Malaysia, Thailand, semua lain. Seperti apa ni hari hitam yang mana kita menggunakan teknologi yang terkini dapat diekstrakkan mengandungi bahan aktif yang begitu tinggi 2.26%. Okey, mengapa tidak ambil apa ni hal hitam daripada Malaysia, Thailand sahaja dan juga ada juga di India, Cambodia dan juga di Indonesia. Ya. Kajian-kajian luar negara, ya, banyak menggunakan hal hitam daripada utara Thailand kerana memang terbukti kandungan dia memang tinggi berbanding dengan hal hitam di Malaysia, ya, dan juga Indonesia, Cambodia dan juga di Vietnam. Ya. Kalau nenek moyang kita dulu ada hal hitam ni kat belakang rumah dia, dah tentu dia dah lama rebus, tetapi tidak dapat direbuskan kerana kandungan aktif dia rendah, maka tidak popular lah. Jadi yang popular dia adalah kuning. Yang hal hitam ni dia kebanyakannya tidak banyak bahan aktif tetapi menggunakan kebanyakan kepada rawatan spiritual. Ya.
Dengan ini apa yang saya nak sampaikan, berkongsi ilmu, kajian-kajian yang telah dikeluarkan oleh VR4 Capsule Water. Okey, syarikat Walton telah mendapat kelulusan KKM yang mana dia mengalami menjalani banyak, lebih kurang setahun 2 bulan, iaitu 14 bulan dah, ya, baru mendapat kelulusannya. So dia memohon pada tahun Jun 2019, yang mana pada peringkat awalnya bos kita submit, ya, CEO kita submit, dia bawa kunyit hitam. Pada masa itu kapsul adalah 200 gram mg, dan juga satu botol mengandungi 30 kapsul, ya. So dia gunakan kunyit hitam dan submit kepada KKM kotak DR4, ya. Beberapa bulan kemudian telah di-reject oleh KKM. Sebab KKM ni dia buat kajian, ya. Sebelum itu mesti dia kena kaji bahan-bahan raw dia tu datang daripada mana, ya. Bahan raw dia tidak mendatangkan tidak mengandungi bahan-bahan logam yang bahaya kepada kesihatan, maka dia reject balik. Kerana apa? You punya asal ni adalah bukan kunyit hitam. Sebab pokok asal dia, benih dia adalah dalam kelas ginger beracea. Maksudnya tadi kelas ginger lah. Ya. Jadi submit semula, tukar nama, dan pada tahun 2020, ya, bulan 8, agak lambat juga lah. Sebab apa? Ada kemudian politik apa semua tu, dan juga COVID, ya. Dijangka dapat pada bulan 4, tetapi mendapat kelulusan official adalah pada bulan 8. Bulan 4 kan COVID, ya, dan juga masalah politik. So mendapat kelulusan yang diberi oleh, ya, dan dikawal oleh NPRA, ya. NPRA ini adalah National Pharmaceutical Regulatory Agency. So kita dapat number iaitu MAL 20086115 TC. Apa tu TC? Boleh dengar dulu. Siapa yang boleh TC? Tak tahu apa TC. T itu adalah traditional, ya. Dia produk natural, traditional, dan C itu adalah OEM, ya. Di apa tu? So, okey, nak memohon ke KKM ni, tuan empunya mesti mempunyai kilang. Dia mesti melalui proses-proses SOP. Orang yang tidak ada kilang tidak dapat nak majukan produk dia kepada KKM. Bukan semua orang. So, CEO kita Ismail Cik Ani mampu submitkan permohonan dia untuk mendapat kelulusan KKM, iaitu dia berkolaborasi dengan Cik Johan, ya. Cik Johan iaitu dia pengilang dan juga yang bertaraf GMP, HACCP. So kilang dia memang bertaraf GMP halal semua, ya. Dipantau oleh JAKI dan juga Selamat. So maka setelah mendapat kelulusan itu, yang mana KKM kata ada syarat lah. Maksudnya tadi, produk ini mesti kena reduce kandungan dia daripada 200 mg kepada 150 mg. Sebab apa? Untuk orang awam yang sihat macam kita ni, nak maintain kesihatan, agak macam kurang selesa jika kita mengambil 200 mg. Jadi KKM recommend ambil dalam dos yang telah direkomendkan itu, ya. So, hal hitam ni bukan boleh orang kata KKM dia meluluskan hal hitam ni dalam bentuk kapsul, ya. Sebab dalam bentuk kapsul lah dia kena wajib untuk daftar dengan KKM. Dalam bentuk kapsul dan juga tablet. Kalau dalam minuman tidak dikategorikan sebagai dan dikawal oleh NPRA. Itu sebab minuman kita yang diformulasikan seperti Cafe, Premium Black Tea, vitamin, ya,
Dia adalah kategori pemakanan yang mana dikawal oleh BPKM. Ya. Itu keselamatan kualiti dan pemakanan. So itu pun kilang itu mesti bertaraf GMP dengan JSCP. So tidak ada isu apa ni produk water ni tak ada isu, tak ada halal ke? Ya. Wah mencari tak ada halal. Ya. Tetapi kilang itu sendiri telah mempraktikkan dan juga mengamalkan standard yang telah ditetapkan. Ya. Faham tu ya? Jadi tak ada isu lah orang kata mana logo halal. Ya. Okey, produk kita ni kalau dibawa ke luar negara, di antaranya PKM ni meluluskan apa? Dia banyak spek dia. Sebab apa tujuan dia adalah jika dibawa ke luar negara, kalau kita taruh situ halal, dia dekat situ, dekat tempat jualan tu halal. Itu produk saya. Jadi Tuan Remy kita, dia ada punya produk juga. Dia menaruh produk dia. Dia kata, come on, itu halal. Saya dia tidak halal kan? Sebab dia tidak ada mengandungi halal. Tidak ada logo halal. Jadi seolah-olah kita mengkategorikan yang aku ni halal dan yang lain tidak halal. Faham tak? Cuba bawa produk kita dekat Dubai. Ini yang terjadi. Itu sebab kalau kita produk halal, kita jangan letak halal yang mana cuba kita masuk ke pasaran Dubai. Tak boleh pergi. Kena faham itu. Ini komersial. Okey. Setelah itu mendapat lulusan, KKM juga telah memberitahu daripada DR4 sila tukar kepada yang lain lah. Sebab apa DR4 ni menirukan macam ubat doktor. Ya. Jadi maka bos kita mengambil kesempatan dia pun nama botol tu ditukar kepada V lah. So dapatlah sepenuhnya VR4 water capsule. Ya. Inilah dia yang mana kita bangga sebab ini adalah produk dan jualan yang terlaris. Ya, berbanding dengan dikatakan produk atau halia hitam yang lain-lain. Kunyit hitam. Ya, di dalam pasaran. Yang lain jika dikata dia ada KKM, walaupun dia gunakan kunyit atau halia hitam, kalau dia kata ada KKM ataupun dia guna nama kunyit hitam, dia kata dia ada KKM, itu tak betul. Sebab halia hitam yang diiktiraf adalah halia hitam yang KKM yang datang kepada utara negara ya. So kalau dia kata kunyit hitam ada KKM, so itu adalah negara ya. Jadi pandai-pandailah kita yang mana kita sebagai ejen, kita kena memberitahu pada prospek kita ya, supaya benda ni dia faham. Okey doktor, banyak sangatlah pasaran yang menjual halia hitam ni di Shopee dan Lazada. Nak tanya, siapa yang nak beli? Siapa yang nak barang murah? Siapa nak barang murah? Nak kereta murah? Nak kereta mahal ke kereta murah? Kereta mahal, kereta mahal sebab apa? Nak ada nama berkualiti kan? Nama mesti ahli tu. Berapa ratus ribu kereta? Semua orang nak kereta mahal. Walaupun buruk kereta mahal. Okey, mahal tu ada kualiti. Ya? Okey, doktor, ini macam mana ni dalam Shopee, Lazada semua ada jual ni? Okey, jangan terkeliru dengan jualan-jualan di Shopee tu. Bagaimana kita nak alihkan pandangan ejen-ejen kita lah, pelanggan-pelanggan kita lah. Ya. Dia kata, ni murah doktor, saya boleh dapat tu. Ni doktor kelas 110, saya boleh dapat RM80 je. Okey, kita kata macam ni. Awak boleh berkomunikasi dengan orang yang menjual melalui teks, WhatsApp apa tu. Dia makin ruang kan, ada dalam tu kan. Tanya dia, adakah produk you ni ada jaminan? Kita nak mengelak Kalau dia jawab, fine. Kalau dia jawab kata ada, okey, sila beri nombor yang sah. You berdaftar sebagai ejen dengan syarikat water. Itu dia, satu. Garanti dia tak jawab. Ataupun kalau dia jawab, dia beri nombor yang masuk lah. Dia taruh dia nombor siapa, dia tak tahu pun, jadi kita boleh refer kat pejabat. Betul tak betul? Di situ ya. So begitu maksudnya tadi, kalau dia tak jawab,
dah sah barang itu adalah barang yang tidak ada kualiti dan juga ceplak lah. Sebab bila sesuatu produk yang amat laku di dalam pasaran, ada orang mengambil kesempatan menjual produk dia. Tak kira lah campur dengan apa, serbuk apa, serbuk itu, serbuk ini, tepung kanji ke. Ya. Okey, baru-baru ni dalam news, seorang India dia beli handphone 1,000 lebih. Straits Times lah, saya tengok Jadi dia order daripada luar negara lah. Sampai kat Malaysia, dia buka-buka setongkol sabun yang bernilai RM10. Ambil kau nak murah kan? Ambil kau makan handphone. Nasib baik dia tak lokal buat sabun tu macam handphone. Itulah kata tadi, di dalam Lazada dan Shopee adalah tempat yang bukan yang menjaga dan membuktikan iaitu produk kau ni tak sah, produk ni kau sah, tak ada. Dia menyediakan platform, termasuklah siapa saja boleh menjual dalam. So, orang yang tak bertanggungjawab berjual, orang yang bertanggungjawab ni dia tidak buat macam itu. Ya, sebab benda ni adalah rezeki yang tak betul, menipu orang. Jadi, itulah maksud tadi, kalau ada orang yang kata produk di Shopee dan Lazada tu ada KKM juga, okey, kata pergi beli lah. Kalau produk pemakanan dan kesihatan yang mengakibatkan kita makan sekali sakit perut, siapa nak memberi jaminan? Saya beli dengan Dr. Razali kan, tapi saya sakit perut. Pergi cek doktor, okey lah, rupanya ada keracunan. Cek barang tu ada masalah. Itu yang kita nak. Jadi itulah, kita kalau boleh elak, you nak beli yang murah, go ahead. Saya nak makan, barang ni yang saya nak makan jadi kesihatan saya. Jadi kena jaga ya. Okay, ya. Itulah ada di antaranya bagaimana kita nak mengelak daripada itu. Okey, setelah kita dapat KKM ni, maka diteruskan lagi iaitu syarikat kita telah berkolaborasi Syarikat Walton telah berkolaborasi dengan UniKL BMI menjalani kajian klinikal pesakit ke atas kencing manis type 2. Ya. Dan telah lulus dan telah di-endorse di jurnal The Medical Association of Thailand. Saya dah endorse lah. Bila dia dah endorse, semua orang ada kekuatan untuk memasarkan produk ini. Boleh kata obat lah. Bila dikapsulkan telah ada endorse ni, kita boleh kata obat. Ya. Sebenarnya dia adalah penawar lah. Kita ada kata obat, nanti orang keliru pula dengan obat hospital. Kita kata penawar lah. Okey. Okey, dia diketuai oleh 8 orang. Ya, yang terlibat adalah 8 orang, iaitu di antaranya adalah Profesor Dr. Ahmad Sabri, Profesor Dr. Muhammad Noor di UniKL, dari UniKL BMI, iaitu Medical Engineering Section, dan bos kita Ismail Chani, dia represent Herbs Research Center, ya, dan Cik Johan Pengilang, dia adalah JJ Asia Research Center, dan Dr. Ahmad Najib Biomedical Science Section, Dr. Muhammad Imran Department of Pharmacology UniKL Royal College of Medicine di Ipoh, Perak, Dr. Muhammad Rahman Faculty of Medicine and Health University Science Islam Malaysia Negeri Sembilan, dan juga Dr. Rozimah Hamzah bagian hematologi. Hematologi ada di hospital Kam. Ini ada berkaitan dengan darah. Ya. So, 8 orang yang terlibat untuk menjayakan, untuk mendapatkan, nak endorsekan jurnal ini ke luar negara. Maka berjaya, alhamdulillah. Itu makan masa lama juga ya tahun ini. Ya, apa ni? Ya. Jadi alhamdulillah semua selesai 2 tahun ya. Ya. Jadi nak endorse ni bukan senang. You nak endorse kata barang you ni adalah betul, selamat dan tidak merosakkan, tidak ada mendatangkan kesan sampingan kepada sakit-sakit susah. Tidak ramai orang boleh endorse macam ni. Ya. Jadi alhamdulillah Hal Hitam Walton telah dapat diendorsekan di Thailand. Produk datang daripada Thailand.
Itu endorse dekat Thailand. Sedangkan berbagai-bagai negara telah membuat research, semua menggunakan hari hitam daripada Thailand yang mana kandungan aktif dia amat tinggi. Mengapa dia tidak ambil daripada Indonesia? Mengapa tidak ambil daripada Malaysia? Kerana apa? Dia kandungan dia rendah. Ini kelebihan ada daripada utara Thailand kerana keadaan cuaca dia, geografika dia, cuaca dia, tanah dia, ya. So dia dapat ekstrakkan methoxyflavone. Bahan aktif itu adalah methoxyflavone yang tinggi dan juga dibantu oleh teknologi yang terkini iaitu double process, double refine. Maksudnya tadi dia proses tadi berkali-kali, 2 kali. So dia mengasingkan bahan-bahan asing, mengasingkan bahan-bahan yang tak nak tu, sebab dalam bahan benda yang bagus, dia ada benda yang tak bagus. Jadi itulah nenek moyang kita dulu makan. Ya, ada benda yang tak bagus. Jadi benda ni kena asingkan. Asingkan. So you dapat pure. Bila benda tu pure, maka terbukti keberkesanan dia tadi. Dengan teknologi juga, dia dapat menghasilkan benda yang pure dan dalam kuantiti yang banyak. Ini adalah tujuan untuk komersial. So maka berjaya lah. So kita mendapat bekalan yang betul-betul daripada utara Thailand, iaitu dia membekalkan bos kita sekali beli 2 tan. Ya, maksudnya tadi habis. Syarikat Watan juga adalah pembeli yang besar dan juga boleh jadi pengedar di Asia Tenggara. Jadi alhamdulillah ujian dia kata pesakit. Volunteer 15 orang, iaitu perempuan 9 orang, lelaki 6 orang, ya. Ni. Perempuan 9 orang, lelaki 6 orang. Ini semua yang sihat, ya. 15 orang ni adalah sihat berumur 20 hingga 30 tahun. Ini adalah volunteer yang mana dia juga telah makan hari hitam ni. Okey. Yang sakit ni adalah 12 orang. 2 perempuan, 10 laki-laki. Ya. So 5 orang ni dia diet. Ini semua kajian, ya. Diet, dia menggunakan diet, pemakanan dia kontrol lah. Okay. 2 orang ni dia menggunakan drug. Pasal tadi obat antidiabetik, ya. 4 orang ni menggunakan insulin. So pasal tadi obat pun ada, insulin pun ada dan menggunakan diet. 3 kategori, ya, yang mengambil perubatan secara normal. Jadi kajian telah diberi, diorang ni ambil lebih kurang 200 mg, 400 mg, yang mana dia makan selama 5 hari. Ke semua ni 15 orang dan juga 12 orang ni, ya. Okay. Di sini result dia, cara kita tengok, ya. Baseline dia adalah 11.97, ya. Maksudnya tadi sebelum tu dia ambil dulu, bacaan dulu. Ambil dulu dan puasa, yang berpuasa dan juga yang tak puasa. So dia makan lebih kurang, dia pengambilan makanan 2 jam. Selepas tu baru ambil hari hitam kita ni, ya. Penurunan bacaan biasa, ya. Baseline dia adalah 11, ya. 11.997. Penurunan 9.5. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Maksudnya tadi turun. So yang ini dia turun perlahan-lahan. Sebab apa? Bukan macam kita. Kalau agak sembuh saja kita belasah tanpa 10 biji, 5 biji. Ya, bukan. Makan kapsul berapa biji? Ambil kapsul berapa biji? 2. Ini lebih dari ni lah. So pengambilan tu kita takut overdose. Ya? 2 pagi 4. Sebab dah cepat sembuh, kan? Nak maintain dia. Tu dah okey tu. Ada penyakit. Okey, sebenarnya kita kena ikut dalam tu proses pemakanan yang betul. Sebab apa? Bila dia ada berlaku healing crisis, tak boleh tak boleh tahan. Saya selalu kalau saya nasihatkan kepada orang saya, kena ambil dalam dos yang rendah dahulu. BKF ataupun kalau di kronik lah, BKF dan juga 1 kapsul cukup untuk 1 hari. Beberapa hari, 2-3 hari. Tengok healing crisis dia. Ya, lepas tu naikkan dos 2 biji, 3 biji dalam 1 hari.
Sebab apa? Kalaulah ramai di antaranya yang tidak berjaya nak menjual produk hal hitam ni, sebab ramai mendapat komplain. Doktor, darah tinggi saya naik. Ada tak? Doktor, kencing manis saya naik. Ada tak? Dapat jawab? Tak dapat jawab. Sebab kita tak belajar. Kalau kita nak menjual, kita kena belajar ilmu ini baru kita boleh menjual. Sebelum kita menjual, kita terangkan kepada pesakit. Tuan, kalau tuan ambil hal hitam kita ni, dia bertindak cepat. Nombor satu, tuan akan perasan darah tinggi naik. Dan juga kencing manis pun naik. Jangan takut. Kita beritahu dia. Bila dia dah tahu benda tu semua, datang benda tu, dia tak takut. Dia tak ada komplain. Doktor, ni. Tak apa. Jadi ini ada juga orang yang mendapat komplain. Ini dekat Kuala Lumpur tau. China, India dia beri pada China. China ni komplain. Tuan Nazri, China ni komplain. Dia komplain, hey, what happened when you give me the capsule? Oh, my pressure start again, all over again. Dia telefon India tu beri asal. Kali kedua, kali ketiga tu dia block terus telefon. Berjudahnya kawan yang sakit tu kontak saya, masa tu Remy ada di Kuala Lumpur. Terus saya cerita kat dia. So kita kena beritahu dulu kepada pesakit iaitu kemungkinan kencing manis naik dan juga darah tinggi naik. Ya. Jadi itu sebab dia kena diambil 1 biji, 2 biji je. Jangan apa ambil ni, ambil 4 biji ke belasah. Jangan. Kawan tu tumbang ni, kencing manis naik tak apa, dia naik jangan turun. Kalau darah tinggi naik sampai 200 tak kena stroke. Jangan main. Saya pun takut. Kita beritahu dia, ambil dulu dalam 2-3 hari. Yang kita kena monitor adalah blood pressure, BP jangan naik